Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama saya ya, dan bersama saya ni ya, saya dah dapat beberapa SMS ya. Macam mana nak hadapi hidup bersama orang yang suka berhutang. Ya. So, kalau kita dah hidup dengan orang yang suka berhutang ni, kita perlahan-lahan lah ya, kita bersama-sama kita bincangkan, kena mesyuarat. Kita kan bincangkan selepas ni sebenarnya, tapi kena mesyuarat, kena bincang dan kena doakan. Kena bincang, jangan senyap-senyap, jangan pendam, bahaya. Ya, suami berhutang dengan isteri dan tapi enggan bayar. Ini pun satu perkara lah. Dia cakap hutang, yang penyayang dan sebagainya. So kalau boleh isteri, ya, ialah dengan suami, we are on the same team. So halalkanlah. Sebab kata Nabi, kita kalau berhutang wajib bayar. Tapi kalau orang kena hutang tu, kalau dia menghalalkan, sangat-sangat besar pahalanya. Baik, baru nak jawab yang ini dah ada caller dah. Mari kita cuba terima satu panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tu? Saya sihat, Cik Azman. Ya, ini selamat menyambut puasa. Sama-sama, Cik Azman. Malam tadi ni Islam tarawih kat mana? Saya tarawih di Astro. Astro, okey. Okey, Datuk, ni soalan ni pasal hutang ni, satu topik yang menarik lah. Ya, Cik Man. So, saya ada beberapa soalan. Ini berkenaan dengan hutang lah. So, soalan pertama ya. Kita ni hutang memang dalam kehidupan tak boleh lari pada hutang lah. Betul. Okey. So, sekarang ni dulu, masa muda-muda ni, kita pernah buat hutang. Okey, jadi hutang ni sampai tahap kita tak boleh nak bayar. Ya. Okey, so sekarang ni kita dalam proses merancang kita punya hutang ni, kita nak bayar. So insyaAllah kalau perniagaan ni jalan dengan baik, kita boleh bayar hutang ni lah. Tapi nak sampai ke tahap untuk kita berjaya tu, untuk kita menyelesaikan hutang-hutang tu, agak-agak ni cara macam mana kita boleh nak beritahu dengan bank ni kata kita dalam proses nak bayar. Because I dengar dia Datuk cakap, hidup kita akan sentiasa dalam kesempitan. Yes. Kita cuba tidak membayar hutang. Tapi masa kita ni bukan kita nak lari. Right. Kita tak nak lari. Tapi kita dalam proses nak merancang. Right. Maknanya nak memperkukuhkan balik kedudukan kita. Bahawa kita nak bayar hutang. Itu yang pertama lah Ya. Yang kedua, kita hutang banyak. Mungkin dalam masa yang sama kita tanggungan kepada ibu bapa. Kalau kita tak boleh nak bagi mak bapak kita duit tu, macam mana agaknya kita punya hukuman kita tu? Adakah satu masalah bagi kita Pasal inilah tanggungjawab utama adalah kepada ibu bapa. Ya. Tapi kalau kita tak boleh nak servis ibu bapa kita tu, macam mana agaknya tu? Baik, Datuk. terima kasih Cik Azman. Okey, Datuk. Dua soalan yang sangat baik. Ya, dua soalan. Terima kasih Cik Azman. Ini saya ingat ramai orang pun akan dapat manfaat dengan soalan ini. Yang pertama tadi tentang hutang kepada bank, dia susah nak bayar. Sebenarnya pengalaman saya dengan banyak bank dan ramai pegawai-pegawai bank, manager bank yang saya temui, mereka sebenarnya nak balik hutang kita, ya, hutang yang mereka berikan kepada kita. Tetapi kalau susah nak bayar, cuba reschedule. Jumpa balik, bincang balik dan buat janji balik. Dia orang tak kisah sebenarnya. Yang penting dia bayar. Ya, walaupun patut bayar katalah 500 sebulan, tak mampu, bincang reschedule balik, bayar 50 pun boleh dengan syarat kita bagikan garanti dan sebagainya. Ada caranya. So reschedule balik, jumpa dan bincang balik. Jangan elak-elak. Itu satu. Dan hutang dengan mak bapak ni, saya pun satu perkara yang sangat-sangat saya respect Cik Azman tanya tadi, ya. Hutang kita bayar tiap bulan tanpa kata tu, tanpa cuai, ya. Hutang kereta, hutang motor, hutang rumah, tapi hutang budi ataupun hutang yang pada mak bapak. Jadi kalau boleh cuba set aside, ya. Amount ataupun jumlah tu tak penting sangat sebenarnya. Ya, sebab mak bapak kita tak harapkan sangat kita bagi. Tapi kalau kita bagi, mak punya bahagia, bapak punya bahagia tu cuma Allah yang tahu. So, yang mampu berilah setakat mana kita mampu. Tapi beritahu mak, saya sebenarnya nak bagi kat mak tiap bulan. Tapi sebab gini-gini mak, saya tak mampu mak, ya. So, saya minta mak doakan supaya saya dapat mampu membalas jasa mak. So, cakap kat mak dengan baik-baik, no problem. Ya, tapi kalau niat dah nak bayar tu Cik Azman sangat-sangat cantik. Saya tabik kat you. Itu satu niat yang baik. Sebab ramai anak-anak tak kisah. Alah, abang ada, kakak ada, saya tak kisah. Ya, tak payah bayar pun tak apa. Mak loaded, abang loaded, tak payah. It's not the question mak bapak loaded. Tapi kalau kita memberikan balasan tanda terima kasih pada mak bapak, mereka amat bersyukur ada anak macam kita. Ya. Baik, cuba kita tengok lagi. Apa tadi tu? Dia kata apa? Nak elakkan dibeban hutang dan menangani hutang yang banyak. Macam mana caranya? Ya, atau dan soalan yang berkaitan, minta hutang pada pihutang tanpa menyinggung perasaannya. Ya, yang hutang tak dapat dikesan. Ini macam-macam soalan yang bagus-bagus ni semua. So kalau boleh, ya, kalau boleh saya nak bagian satu doa lah untuk jawab 2-3 soalan yang serentak ni daripada SMS ni, iaitu bagaimana nak menangani hutang. Tolong baca satu doa yang Nabi ajar pada sahabat-sahabat yang banyak hutang, yang beban hutang, yang kita selalu dengar, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika wal kasal wa a'udzubika minal jum'al bukh wa a'udzubika min ghalabatid dahni wa qahri rijal. Ya Allah, hinakan aku dari keluh kesah dan duka cita.
Hindarkan aku daripada takut dan malas. Hindarkan aku daripada lemah dan malas, takut dan bakhil. Ya? Hindarkan aku daripada beban hutang. Hindarkan aku daripada gangguan manusia laki-laki. So insyaAllah lah. Ini doa yang Nabi ajar untuk khusus menangani hutang. So tolong baca doa ini. Dan of course ikhtiar dan ikhtiar dan ikhtiar. Ya, baik. Mari kita terima satu panggilan. Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tata Fasila. Ya, saya Cik Syarafat. Soalan Ya. Okey, saya nak tanya, saya ada hutang dengan orang. Ya. Jumlah yang besar. Ya. Tapi dengan sekerangan, bila saya dapat wang, saya ada tanggungan untuk keluarga saya, untuk anak, untuk bini. Ya. So, saya tak dapat pulangkan kepada hutang saya tu. Ya. So, dengan macam mana keadaan saya boleh selesaikan hutang kepada kawan, supaya dia tak marah dengan saya ke lain? Saya tak jelas. You ada tabungan untuk isteri dan anak? You ada? Bila saya dapat gaji, itu wang untuk anak saya, untuk bini saya. So, tak ada wang yang lebih untuk bayar hutang. Oh. Tapi you kena kurangkan sikit tabungan untuk isteri dan anak-anak. Ya. Sebab ni hutang ni wajib. Hutang ni wajib dibayar, Cik Syarafat. Jadi anak saya banyak. So, sebab kita bukan tak nak bayar, cuma nak bayar sebab bila kita dapat wang tu tak cukup untuk belanja. Itulah masalah. Macam mana nak cakap dengan itu hutang punya orang. Okey, terima kasih. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih. Dan banyak juga saya pun terlibat dengan ramai orang yang minta nasihat. Ni orang yang pemiutang, yang bagi hutang, bukan si yang berhutang. Ya, dia sebab dia kadang-kadang ni sedih sangat ya, orang tu tak bayar-bayar ya. Jadi apa nak buat? Dan kebanyakan orang yang bagi hutang ni dia kata apa? Saya bukannya kisah sangat tentang hutang ni. Yalah nak juga dibalas. Tapi yang paling penting orang yang berhutang tu tolong bagi tahu apa masalah. Jangan senyap aja. Saya tak tahu, tertunggu-tunggu macam buah tak gugur. So tolong. So Cik Syarafat dan semua orang yang berhutang, tolong bagi tahu pada tempat anda berhutang, ya, apa masalah anda. Ya, hubungi selalu tanda you memang tak lupa hutang, tak nak lari dari hutang, akan bayar hutang bila sampai masanya insya-Allah. Tapi berhubung selalu. Dan orang yang berhutang tu insya-Allah mereka akan faham insya-Allah, ya. Jangan ke mana-mana, kita sambung lagi sebelah ni insya-Allah.